Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini apabila polis digesa menyiasat dakwaan Yusuf Raude ejen Mossad. Wow, ini pasti menjadi buah mulut hangat dalam politik Malaysia. Manakan tidak saudara-saudara sekalian, Yusuf Raude diketahui mempunyai kaitan kes dengan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Baru-baru ini beliau telah pun dilepaskan daripada mahkamah. Namun demikian, polis ataupun AGC telah pun membuat rayuan untuk perkara tersebut. Polis hari ini digesa menyiasat dakwaan yang mengatakan Muhammad Yusuf Raude kemungkinan merupakan proksi atau ejen untuk agensi perisikan Israel Mossad. Beberapa NGO membuat gesaan itu susulan kenyataan bekas pembantu penyelidik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu pada tahun 2017 yang menyokong kewujudan Israel serta penolakannya terhadap tuntutan negara Arab ke atas Baitul Muqaddis. Malaysia Gazette melaporkan dakwaan kumpulan itu bahawa kenyataan Yusuf masih boleh diakses di portal berita antarabangsa Israel berkenan. Saudara, sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan dan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, badan kita akan melawan penyakit dengan kuat. Imun badan dalam badan kita akan melawan penyakit dengan kuat dan bijaksana sehingga kita boleh jadi sembuh. Itu sebabnya produk ini diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia, mendapat pengiktirafan KKM dan sijil halal. Produk ini bukan obat, tetapi ia adalah penemuan luar biasa sepanjang zaman dan membawa kebaikan kepada ramai orang. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara-saudara, Ahli Sekretariat Nadi Gemilang Amal Zul Helmi Zainul dilaporkan berkata, perkara itu menimbulkan kebimbangan serius tentang kemungkinan campur tangan asing. Kami hadir untuk membuat laporan polis dan mendesak siasatan terhadap Yusuf Raude, katanya lagi. Adakah beliau sebenarnya ejen Mossad yang menyusup masuk ke dalam masyarakat Malaysia dengan membawa agenda asing, katanya. Negara itu, Israel, tidak pernah kita iktiraf, malah ditolak keras oleh majoriti rakyat Malaysia atas jenayah kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestin, katanya, dipetik sebagai berkata di luar Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi hari ini. Zulhilmi memberi amaran bahawa kenyataan itu bukan sahaja bersifat provokatif, malah mencadangkan kewujudan rangkaian tempatan yang bersimpati kepada rejim Zionis. Lebih mengejutkan apabila masih ada pemimpin politik dan peguam tempatan yang tampil membela beliau, katanya. Situasi ini seolah-olah kenyataan tersebut tidak menjadi satu masalah besar, tambahnya lagi. Laporan mereka dibuat 6 hari selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Yusuf daripada tuduhan mengedar dadah dan memiliki 2 pistol palsu. Jabatan Peguam Negara yang sejak itu memfailkan rayuan terhadap pembebasan itu, sebelum ini menggesa orang ramai berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan fitnah di tengah-tengah desakan supaya Yusuf menyaman polis dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Malaysia Gazette, turut hadir Peguam Asyed Ali Sethi Alivi yang menasihatkan Yusuf supaya tidak membenarkan dirinya digunakan oleh kepentingan asing. Kalau benar apa yang anda perjuangkan berdiri atas kaki sendiri, jangan jadi alat sesiapa, apatah lagi kepada negara yang menindas dan membunuh rakyat Palestin. Itu sahaja nasihat saya, katanya. 6 wakil daripada NGO berbeza hadir untuk membuat laporan polis. Sekiranya benar Yusuf Raude bertindak sebagai ejen atau proksi Israel, kita tidak boleh berdiam diri. PDRM perlu bertindak segera, kata mereka.
Kumpulan itu menegaskan bahwa laporan itu bertujuan untuk bukan bertujuan. Kumpulan itu menegaskan bahwa laporan itu bukan bertujuan untuk memfitnah Yusuf, tetapi difailkan bagi mempertahankan kedaulatan negara dan selaras dengan sentimen rakyat Malaysia yang terus bersama Palestin. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang mengejutkan kita ialah selama ini orang tanya saya, apa yang akan jadi dengan Rafizi Ramli? Adakah beliau akan terus diam atau beliau akan membuat sesuatu perkara yang lebih besar, yaitu membentuk parti baru? Benarkah jangkaan dan ramalan bahawa Rafizi, Khairi dan Nick Nazmi akan bergabung membentuk parti yang baru? Kalau ini benar, ini adalah satu berita yang mungkin baik bagi ramai orang, tapi mungkin juga satu tamparan padu maut kepada orang yang lain. Seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, mencadangkan agar bekas pemimpin UMNO seperti Khairi Jamaluddin, ahli Parlimen PKR Rafizi Ramli, dan beberapa yang lain membentuk sebuah parti politik baru. Kata mereka, bagus juga jika Rafizi, Khairi Jamaluddin KJ, Nick Nazmi, Nick Ahmad, Sahril Hamdan, Akmal Nasir, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Wan Saiful Wanjan, dan Larry Sheng bergabung dalam satu parti baru. Wow! Nama-nama besar ini semuanya boleh kata generasi muda. Adakah dengan bergabungnya generasi muda kepimpinan yang bertenaga ini akan membentuk satu parti yang boleh mengancam, menimbulkan dan boleh membuat gelombang baru dalam dunia politik Malaysia? Adakah ini jajaran baharu yang dimaksudkan oleh para penganalisis politik? Sebelum itu, saudara-saudara, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini Transofactor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah molekul imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara ringkasnya, kita mudah kena penyakit, dan kita sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang lemah dan menjadi bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan kita yang kuat, dan dengan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita akan melawan penyakit itu daripada dalam dan kita boleh sembuh. Ingat, ini bukan obat. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu sampai sudah melarat barulah kita bertindak. Mungkin ini masanya untuk anda beralih kepada kesihatan yang lebih baik. Baiklah saudara-saudara sekalian. Menurut laporan ini, dalam bola sepak, apabila pemain bintang bergabung, pasukan itu biasanya menjadi terlalu kuat dan juara banyak tahun, kata Puad Zarkasi dalam satu hantaran Facebook hari ini. Secara otomatik, parti ini sudah ada 7 hingga 10 ahli parlimen. Satu bargaining power cukup kuat di ketika tidak ada single party yang boleh memerintah di Malaysia, katanya lagi. Pada 28 Mei lalu, Rafizi dan Nick Nazmi meletak jawatan sebagai menteri selepas tewas pada pemilihan PKR bagi jawatan timbalan presiden dan naib presiden. Walaupun meletak jawatan dalam kabinet, kedua-dua mereka masih kekal sebagai ahli PKR. Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, masih ahli Parti Muda. Di sebalik meletak jawatan sebagai presiden parti itu selepas disabitkan kesalahan pecah amanah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Seng, ahli Parlimen Julau, pula kini memegang jawatan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Namun Puad tertanya-tanya, bagaimana mereka boleh bekerjasama dalam satu parti, memandangkan latar belakang mereka yang agak menonjol dan berbeza. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman jawatan tinggi dalam parti asal, dan sifat suka berbeza idea dalam parti, maka apakah mereka ini serasi untuk bergabung, katanya.
Dia juga mengatakan selamat mencuba untuk memeriahkan demokrasi di Malaysia. Kata Puad yang juga adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen menyatakan Limebird 1866 kata dia tidak setuju dengan perkara itu. Blue Lion pula 3547 mengatakan all okay except Wan Saiful. Wah, dia kata semua boleh bergabung kecuali Wan Saiful saja jangan terima katanya lagi. Saudara, bagaimana pula pendapat anda tentang idea penggabungan pemimpin-pemimpin yang terpinggir ini? Yaitu Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin, Nick Nazmi, dan beberapa orang yang lain seperti Sahrir Hamdan, Akmal Nasir, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Wan Saiful Wanjan dan Riseng. Sudah tentu kalau mereka bergabung, mereka pasti sudah mempunyai 10 kerusi parlimen, kata Puad Zarkasi. Tapi ada juga kebenaran dan logiknya apa yang Puad katakan ini. Saya jangka kalau betul-betul mereka ini bergabung dan membentuk parti yang baru, mereka akan menjadi ancaman yang baru kepada parti-parti tua, parti-parti lama yang ada di Malaysia sekarang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Hadi Awang kini dalam critical? Wow, itu betul-betul menjadi berita yang panas dalam media sosial. Semalam, satu isu yang paling mendapat perhatian penuh ialah apabila pihak keluarga Hadi Awang menzahirkan tidak senang kerana gambar tersebar tanpa izin dan mendakwa ia melanggar privasi serta prosedur operasi standard SOP hospital. Dalam paparan gambar tersebut sebenarnya, Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad sempat berkongsi gambar lawatannya melawat Hadi Awang di IJN. Beliau menemui Presiden PAS itu dan memuat gambar di Facebook. Namun demikian, apa yang berlaku ialah Zulkifli buat keputusan meminta gambar itu dipadam. Kini cuma gambar beliau bersama kaki tangan IJN kekal dikongsikan. Tetapi yang berperang di media sosial ialah para penyokong Walaun dan juga para penyokong Anwar Ibrahim. Apa yang menjadi tanda tanya ialah apa rahsia sebenarnya yang mau disembunyikan, kata netizen. Walaupun kita tahu ini sebenarnya isu privasi keluarga. Perlu dihormati dan perlu dihormati. Tapi yang turut menjadi tanda tanya ialah Najib turut menyatakan perkara yang agak mengejutkan dan ada logiknya. Kata Najib pun kongsi foto lawat Hadi. Dia share gambar orang sakit boleh, kata Najib. Boleh pula ahli jawatan kuasa pusat AJK Pusat Ridwan Muhammad Nur share gambarnya bersama beberapa mangsa nahas bas pelajar UPSI untuk tetapan awam. Datuk Seri Najib juga pernah berkongsikan gambar Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang terbaring di katil IJN semasa lawatannya pada tahun 2016. Itu antara reaksi orang ramai selepas Ridwan mengkritik penyiaran gambar Abdul Hadi oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli dianggap tidak menghormati privasi dan proses rehat rawat pemimpin Perikatan Nasional PN berkenan. Yang menjadi peperangan di media sosial sekarang ialah adakah sebenarnya yang ditakuti oleh para pemimpin PAS? Adakah mereka sebenarnya takut tentang isu kesihatan Hadi Awang yang mungkin akan membawa perpecahan dalam PAS? Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transofactor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan memberikan imun badan kita bijaksana, mendidik imun badan kita bukan sekadar bijaksana tetapi sangat-sangat intelijen. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Kita juga tidak sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Imun badan yang bodoh menyerang tubuh badan kita sendiri. Tapi dengan Transofactor for Life, imun badan kita meningkat dan imun badan kita dididik. Akhirnya,
apa saja jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Paling penting sekali, produk ini diiktiraf oleh KKM, lulus KKM, halal, dan mendapat pengiktirafan daripada doktor-doktor di seluruh dunia, ahli saintis di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nombor telepon yang tertera. Ingat, jangan sampai sudah teruk baru Anda tercari-cari. Hubungi nomor telepon yang tertera sekarang juga untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga bimbingan percuma. Isu gambar Hadi Awang di IJN bukan sekadar soal privasi, tapi ia telah membuka luka lama dalam PAS. Persoalan yang selama ini cuba dielak siapa bakal ganti Hadi jika beliau uzur atau tiada lagi. Dalam politik PAS, segala-galanya berkisar pada Hadi Awang. Beliau bukan sekadar presiden, dialah ideolog, general perang saraf dan pengikut utama Blok Perikatan Nasional. Tetapi kini bila gambar Hadi terbaring di katil hospital tular, wajah pucat tanpa serban kebesarannya, PAS mula panik dalam diam. PAS cuba kawal naratif kononnya ini hanya rawatan biasa. Tapi di belakang tabir ada suara-suara dalam parti mula bertanya, kalau Hadi tiada, siapa akan ambil alih? Adakah Tuan Ibrahim? Tak cukup aura. Taqiyuddin? Tak cukup karisma. Ahmad Zamsuri baru saja kalah PRN, kata mereka. Wow. Politik dalaman PAS bukan sekadar soal agama. Ini juga medan kuasa. Dan kini, saat tubuh presiden mula lemah, struktur dalaman parti mula retak halus. PAS lemah, PN bergoncang. Tanpa Hadi sebagai pengikut PAS dan Perikatan Nasional, hubungan dengan Bersatu makin renggang. Hadilah orang tengah, penyambung suara Melayu Islam antara PAS dan Bersatu. Kalau beliau berundur, PN mungkin akan mula retak, malah rebah sebelum PRU 16. Apa yang cuba dirahsiakan? Pendedahan gambar Hadi Awang telah menimbulkan syak wasangka kenapa Menteri Kesihatan tergesa-gesa padam gambar. Apa sebenarnya prosedur kompleks yang disebut? Mungkinkah kesihatan Presiden PAS lebih serius dari yang dimaklumkan? PAS kini berdiri di ambang ketidaktentuan. Jika Hadi tiada, bukan saja kepimpinan tergugat, ideologi dan masa depan parti juga mungkin terkubur. Tanda-tanda perubahan sudah bermula. Persoalannya, PAS bersedia atau tidak? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.